Dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada 2 minggu sudah kita menyebut berkenaan dengan dusta dan juga mengumpat. Ada juga berkenaan dengan dusta ni ada bab-bab tertentu ataupun situasi-situasi yang tertentu boleh kita berdusta. Begitu juga dengan mengumpat. Ada situasi-situasi tertentu, keadaan-keadaan tertentu yang dibolehkan kita mengumpat. Yang telah kita baca pada 2 minggu sudah. Masih lagi di dalam bab loba atas berkata-kata. Kita duduk di dalam bab loba atas berkata-kata. Suka ataupun banyak ataupun kuat berkata-kata. Kathratul kalam, banyak berkata-kata. Benda-benda yang dicela berkenaan dengan berkata-kata ni seperti berdusta, mengumpat, berkelahi, berdebat dengan orang, memuji-muji berlebih-lebihan, melawak. Itu antara benda-benda yang melibatkan mulut yang menyebabkan akan berlakunya dosa terhadap seseorang apabila dia termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang seumpama itu. Jadi pada malam ni kita akan sambung ubat dia. Pada sebelum ni kita tengok dah penyakit-penyakit mulut ni. Yang kata kathratul kalam, banyak berkata-kata tu penyakit-penyakit dia. Penyakit mulut ni macam-macam. Lah ni kita tengok apa pula langkah-langkah pencegahan dia, ilaj. Pencegahan, ilaj yakni pencegahan ataupun syifa yakni ubat dia, penawak dia. Penawak kepada yang penyakit-penyakit yang kita baca pada minggu-minggu sebelum ni. Pada muka surat 31. Muka surat 31. Alhamdulillah pada di perleh ni, di kitab ni pun banyak belajar ataupun mengaji. Diajarkan di sekitar masjid di perleh ni. Kitab Penawar Bagi Hati ni antara kitab yang terkenal lah di perleh ni. Banyak tempat yang mengajar dan kitab pun mudah didapati. Kitab mudah didapati dan disediakan. Jadi kita ada kitab, kita boleh baca sekali. Jadi kalau banyak tempat yang mengaji kitab ni, alhamdulillah di sini pun dapat kita mengaji dan sama-sama kita tengok kitab ni. Muka surat 31. Muka surat 31. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pada malam ni siri yang ke-12. Siri yang ke-12 dah ataupun kuliah kita pada pembacaan kitab Penawar Bagi Hati ni kuliah yang ke-12 dah. Dan ketahui olehmu bahawasanya obat yang menegahkan daripada mengumpat itu. Ini ubat-ubat dia. Ataupun langkah-langkah pencegahan dia, ilaj ataupun syifa, itu bahawa engkau berfikir pada janji siksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpat. Pertama dia suruh kita fikir, ubat dia ialah tafakkur. Fikir dulu sebelum nak kata dekat orang. Kerana apa yang kita umpat ni ialah semuanya akan balik kepada, pahalanya akan balik kepada orang yang diumpat. Sebab itu orang yang kena umpat ni, orang yang kena mengumpat ni, dia hari akhirat nanti dia terkejut. Dia di dunia ni bukan buat apa pun, bukan buat amalan banyak pun. Tapi bila di akhirat dia terkejut, pahala dia banyak. Lah, rupa-rupanya orang nak bagi pahala kat dia. Tu antara orang yang akan terkejut, antara golongan yang akan terkejut di hari akhirat bila mana tengok pahala dia banyak. Dia tak tahu main mana, padahal dia kan buat apa pun di dunia ni duk senyap tak buat apa pun. Tiba-tiba naik hari akhirat pahala dia banyak sebab orang duk tolong bagi pahala kat dia. Sebab orang duk mengumpat dia tak buat apa pun, tapi orang duk kata kat dia. Maka di hari akhirat boleh pahala dekat dia. Maka orang yang mengumpat itu pahala dia akan pergi dekat orang yang diumpat.
Kalau dah tak cukup pahala yang orang mengumpat ni nak bagi dekat orang yang diumpat, dosa orang yang diumpat pula pindah dekat orang yang mengumpat. Dosa dia pula. Dan pahala tak cukup, kerana ambil dosa orang yang diumpat pindah kepada orang yang mengumpat. Tu apa nama dia kata, kita kena fikir tu, bahawa engkau berfikir pada janji siksa daripada Nabi SAW. Maka tilik olehmu. Kalau kita biasa baca hadis tentang muflis, hadis muflis, orang yang muflis di hari akhirat ni balik tak ada apa. Antaranya dia mengumpat dan dia menzalimi orang lain. Balik-balik di akhirat dia muflis. Bukan muflis ni orang yang bankrupt, tak ada duit. Tapi muflis di hari akhirat ialah bankrupt amalan, tak ada. Maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau dan banyak umpat engkau. Kemudian tilik olehmu akan kecelaan engkau. Dia suruh kita perhati, muhasabah diri kita. Kita ni tak ada apa ni ubat dia suruh tafakur. Tu ubat dia suruh fikir dulu sebelum kita nak buat apa, sebelum nak kata apa, fikir. Kata kita ni tak ada apa. Sikit sangat amal kebajikan kita, sikit sangat amalan tak banyak. Harta benda duk nak dekah pun tak banyak. Berapa duit sangat kita duk dekah ni? Berapa duit sangat? Tak ada pun. Tak banyak mana dekah. Amalan bukan banyak mana pun. Dosa saja yang banyak. Dosa kita saja yang banyak tu. Dia suruh fikir lagu tu. Dan banyak umpat engkau, kemudian tilik olehmu akan kecelaan engkau. Maka berbimbang engkau, yakni berhati-hati. Berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Sibukkan diri dengan diri sendiri. Jangan duk sibuk tentang hal orang lain. Melainkan dalam bab yang kita kata tadi lah. Dalam bab yang kita kata tadi ni, yang kita baca 2 minggu sudah tu, orang mengadu kepada sultan ataupun raja ataupun hakim. Seorang itu menzalimi akan dikau dan menyebut akan kejahatannya. Orang yang buat maksiat minta tolong. Orang perempuan yang buat aduan dekat hakim ataupun qadhi tentang suaminya yang kedekut bakhil. Ataupun orang yang masyhur dengan kejahatan dia. Lagu tu bolehlah kita mengumpat. Kita cerita dekat orang dia buat jahat. Bukannya kita cerita yang tak sepatutnya, yang macam kita sebut sebelum ni. Lah ni banyak orang kata jaga tepi kain orang. Padahal dia tak termasuk dalam mengumpat. Dulu ni mungkin tak berlaku. Lah ni bila kita tengok anak kawan kita duk isap rokok, lompat pagar, tak pergi sekolah, kita pergi abang kat kawan kita. Ni Din, aku tengok anak hang tak pergi sekolah, lompat pagar. Din lagi marah balik kat kita. Din marah kita balik. Kita ada kalau apa tu anak aku. Aku tengok anak hang pun kemarin lompat pagar juga sama. Dia marah balik anak. Dia marah kita balik. Tu tak apalah, kita nak pergi abang, nak buat aduan kat pak dia. Kata anak sekian-sekian tak apa. Tapi bilanya orang kita marah, dia kata jaga tepi kain. Yang tu tak termasuk tepi kain. Tak termasuk dalam jaga tepi kain. Yang tu benda yang dibolehkan. Kita cerita dekat orang benda kejahatan-kejahatan yang masyhur, yang takut-takut kalau orang kena lagu tu, dia akan menyebabkan mudarat terhadap orang lain. Macam anak-anak kita pesan jangan duk berkawan dengan orang ni, jangan nak pergi jumpa dia ni jahat, tak elok. Macam tu tak apalah. Yang tak boleh dia benda yang tak ada kait dengan kita pun, tak ada kait dengan orang, tak ada kait dengan kita pun, kita duk buruk-buruk dia, kita duk cakap tentang dia, duk sibukkan diri kita pasal orang, pasal hal orang, pasal hal rumah tangga orang, ataupun hal peribadi orang, hal peribadi orang lain yang tak ada sangkut paut dengan kita, yang tak ada sangkut paut dengan orang lain. Kita duk cerita lebih-lebih, kita duk kalut, duk sibuk tentang diri orang lain, sedangkan kita tak tengok, tak sibukkan tentang diri kita ni. Macam-macam benda lah kita nak sebut, contoh-contoh pun banyak sangat ya? Benda-benda yang tak sepatutnya kita sebut tentang orang. Macam-macam lah hal rumah tangga orang yang hanya melibatkan mereka saja. Kita tengok ni orang beli perabot baru, kita pergi cerita orang, mereka beli perabot baru, jiran pula boleh mana duit lah, apalah, beli kereta besar,
Kita duk cerita, duk buat sangka buruk dekat orang. Ni beli kereta besar ni, kerja apa, boleh duit mana. Dia tu tak perlu, tak payah. Melainkan benda tu jelas dah, main duit haram ke apa ke, tak apalah. Ni tak ada benda, tak ada kait dengan kita tak payah duk kata apa, senyap saja. Sekali lagi tak pasal-pasal, pahala kita lesak pi lagu tu boleh ke depa. Kita tak ada apa, muflis di hari akhirat. Sebab tu dia kata, maka berbimbang engkau dengan diri engkau, yakni berhati-hati. Lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Lebih baik kita duk ambil tahu pasal orang lain. Biar kita tengok diri kita dulu, hal keadaan diri kita ni. Biar kita fikir, jaga anak bini sendiri dulu. Sebelum nak fikir hal orang yang tak ada kait dengan kita pun, yang tak ada sangkut paut dengan kita pun. Jangan kita menyebutkan diri kita dengan hal orang lain yang tak ada apa kaitan dengan kita pun. Itu ubat dia. Yang ni dia bagi ubat dia. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahawasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Itu dia kata. Lebih baik kita sibukkan diri dengan dosa kecil kita. Kita ni dosa kecil banyak dosa kecil kita. Kelalaian yang kita buat tiap hari ni banyak daripada kita nak menyebut tentang dosa besar orang lain. Lebih banyak mudarat. Dia kata mudarat dosa kecil kita ni lebih teruk daripada mudarat dosa besar orang lain. Orang lain buat dosa besar, tapi dalam keadaan tertutup, tak ada siapa tahu, dia seorang-seorang dia, dan kita pun kan nampak pun, kita tak nampak, cuma kita syok kata dia buat sekian, kita tapi tak betul, ataupun kita semata-mata syok dia buat tak buat dosa besar tu. Tapi kita ni dosa banyak lagi dosa, maka lebih teruk dosa kita lagi. Dosa kita walaupun dosa kecil-kecil tu lebih teruk lagi daripada mudarat dosa besar orang lain. Sebab tu dia suruh kita sibukkan diri kita dulu tentang hal ehwal diri kita sendiri dulu. Tak bagi makan anak bini cukup ke, anak tak bagi pendidikan agama dengan cukup ke. Tu dosa-dosa kita tu, tanggungjawab kita yang banyak terlepas. Banyak orang terlepas tanggungjawab tentang keluarga dia, banyak terlepas. Tak tunaikan tanggungjawab terhadap keluarga. Tadi duduk dengar khutbah tadi ni. Ibu bapa tauladan yang terbaik. Ibu bapa tauladan untuk anak-anak. Tadi dalam khutbah tadi. Sibukkan diri dengan anak bini dulu, tak ketahuan hala lagi. Jangan duduk kalut orang lagi. Tu maksud dia. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, yakni dosa, maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah ia sebesar-besar kecelaan. Lagi teruk lagi lah kalau kita sendiri jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah sebesar-besar kecelaan. Kita buat dosa tapi tak tahu kata kita buat dosa, buat benda jahat. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, maka kita boleh bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau. Itu adalah ia sebesar-besar segala kecelaan. Kita dah buat dosa, tak sedar kata kita buat jahat, buat benda yang tercela. Tak sedar, maka itu lebih teruk lagi. Kalau hai orang, padahal kita dah buat benda jahat lebih banyak, kita tak sedar, tak tahu kata kita dah buat benda jahat. Maka yang tu lebih teruk lagi, dia kata. Kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan. Dia kata siapa manusia mana yang tak sunyi ataupun tak terlepas daripada dosa. Yang duk kalut dosa orang tu. Sebab tu dia kata ni, kalau ada orang anggap dia tak ada dosa ni, maka dia teruklah, jahil lah dia. Dia tak tahu kata dia buat dosa. Sedangkan manusia ni semua buat dosa. Kalau tak buat dosa ni dua ya. Sama ada dia malaikah ataupun para anbiya, para rasul, ataupun malaikah. Dua tu ya, kalau tak buat dosa. Kerana setiap ataupun sesiapa manusia yang sunyi daripada kecelaan, dia kata siapa? Manusia mana yang sunyi daripada ataupun terlepas daripada dosa. Kecelaan ni maknanya dosa. Tak ada siapa. Semua ada dosa. Kita semua ada dosa. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala
kerana ganti bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Dia kata kalau kita tak ada juga dosa, kita tengok semak balik diri kita memang tak buat dosa, maka kita syukurlah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau tak ada juga dosa kita ni. Tapi kok mana pun sedikit sebanyak ada dosa kita, ada kesilapan kita, apa yang kita lupa ada. Tapi kalau kita tengok-tengok tak banyaklah dosa pun sikit. Apa yang kita perlu buat ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan ada pun berbantah-bantah. Perkara yang berikutnya ialah berbantah-bantah ataupun penyakit. Itu penyakit. Tadi dia bagi ubat untuk mengumpat, ubat ataupun syifa untuk mengumpat. Yang ni dia cerita pula penyakit pula. Penyakit berbantah-bantah. Apa makna berbantah? Berdebat, berkelahi dengan orang. Ni penyakit juga, penyakit mulut yang kita mai daripada mulut, kasratul kalam ni. Antara penyakitnya ialah berbantah-bantah. Maka iaitu mencela akan perkataan orang yang lain dengan menzahirkan kecederaan padanya. Itu makna berbantah-bantah, berdebat atau berkelahi dengan orang. Itu makna berbantah-bantah. Maka ini juga termasuk dalam perkara yang tercela, mazmumah, sifat yang buruk yang selalu dilakukan oleh lidah kita. Sama ada cedera pada lafaznya atau maknanya. Cedera ni cacat, bermula yang membangkitkan atas berbantah-bantah itu perkara. Dia kata dua perkara. Dia kata punca yang duk jadi ni lagu mana? Ada kalanya kerana meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan diri. Tak mau nak kalah lah. Dia nak menang ya. Kalau dia nak bercakap, sembang dengan kawan, sembang dengan siapa-siapa ke, dia nak menang ya. Kemudian dia berbantah-bantah sampai menjadi berkelahi. Dan ada kalanya kerana tabiat yang jahat, yang suka menghinakan orang yang lain. Tu mulut tu. Maka berbantah-bantah itu mengkuatkan ia akan dua perkara yang sangat keji ini. Bahkan yang wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Jadi dia kata tak kiralah lagu mana pun, yang penting kita kena zahirkan benda yang benar. Kita menzahirkan benda yang benar daripada perkataan-perkataan orang yang berjidal ataupun orang yang berdebat, berkelahi sesama kita ni. Ada orang yang fakta dia, kata-kata dia penuh dengan penipuan, penuh dengan kata-kata yang tak betul. Tapi dia nak menang juga. Dia cakap juga nak bagi menang juga, nak bagi kata dia betul juga. Kok mana pun tak betul juga. Apa sekali yang dia buat sebab itu. Apa yang kita perlu buat ialah kita membenarkan apa yang benar sekalipun. Walaupun orang yang jahat tadi ni dia berniat jahat dan dia nak meninggikan diri dia, nak menzahirkan diri dia. Dia tak mahu nak kalah walaupun dia keluarkan fakta-fakta yang salah ataupun perkara-perkara yang tak betul. Penipuan-penipuan daripada kata-kata dia, banyak benda tak betul tapi dia nak menang juga, niat dia jahat. Maka tetap tak betul. Yang betulnya ialah kebenaran. Apa yang keluar daripada kebenaran, daripada lidah dia, keluar daripada kata-kata yang betul, fakta-fakta yang betul. Dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Jadi yang salah ni dia kata duk diam dah. Tak payah duk kata apa. Saat gini lagi teruk lagi. Dan tadi dah dia teruk dah. Jadi yang kalau kita dengar benda-benda yang tak betul, yang salah ni, kita pun tak payah duk sama naik dengan dia. Kita duk senyap sudahlah, dan kita pun tahu kata dia salah. Dari jenis nak suka berkelahi dengan orang ni. Berkelahi tapi salah. Benda yang dia cakap tu benda yang salah. Maka kita yang dengar ni duk diam je, tak payah duk kata apa. Duk diam lebih baik. Melainkan apabila ada pada menyebutnya faedah yang bangsa agama, maka menyebut engkau akan dia dengan lemah lembut. Dia kata melainkan kalau melibatkan benda agama, benda-benda dunia hak mampu-mampu tak ada pasal ni, biar lepas ke dia seorang. Tapi kalau menyebabkan benda agama, dia mendatangkan perkara-perkara yang
dusta terhadap agama, mendatangkan hadis palsu, mendatangkan perkara yang syirik, yang sesat, yang melibatkan agama, melibatkan pegangan kita, kita kena bersuara juga selagi mana kita mampu. Kita kena habaq juga kat dia dengan cara yang lembut, dengan cara yang berhikmah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan selain daripadanya, hasanun li ghairihi. Hadis ini bertaraf hasan li ghairihi. Nabi kata, man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun buniya lahu baitun fi a'lal jannati wa man tarakahu wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannah. Hadis ini riwayat Al-Imam At-Tirmizi dengan sanad hasan li ghairi. Taraf dia hasan li ghairi. Artinya barang siapa meninggalkan, ia akan berbantah-bantah pada ketika ia yang sebenar. Dia duduk dalam keadaan benar, tapi dia meninggalkan, berdebat, berkelahi dengan orang. Dia malah nak bercakap banyak, biar-biarlah. Takut-takut kalau berkelahi lagi akan menyebabkan berlaku mudarat, berlaku kejahatan yang lebih besar. Nescaya diperbuat baginya rumah pada setinggi-tinggi syurga. Dan barang siapa meninggalkan akan dia pada ketika ia yang salah, nescaya diperbuat baginya rumah pada keliling syurga. Tu kelebihan orang yang meninggalkan perkara-perkara yang seumpama ni. Sebab benda ni tak ada faedah apa. Maknanya kita meninggalkan benda-benda yang tak ada manfaat apa. Kalau kita duk tengok orang duk berkelahi, tak tentu hala ni, sebaiknya kita elok, tak payah duk pergi dekat. Diam tu lebih baik. Kalau apatah lagi dalam bab agama ni, kalau tak arti apa sangat duk diam. Lah ni banyak sangat orang cakap nak bercakap bab agama tapi tak arti. Orang politik contohnya, nak tarik orang ramai, dia pun nak bubuh lah, dia tak arti sangat agama ni. Contohnya orang politik lah, hak duk selalu bercakap banyak ni, antaranya orang politik cakap banyak. Bubuh hadis, duk dengar hadis palsu banyak. Biasa kita duk dengar ni. Dia nak bercakap juga bab agama tu, kalau tak payah cakap lah bab agama, dia cakap bab lain, bab yang dia arti. Dia arti bab ekonomi. Dia orang politik, arti cakap bab ekonomi, cakap bab ekonomi. Lagu mana nak bagi kemah ni kampung kita ni, nak menghidupkan ekonomi kampung kita ni, lagu mana dia pandai bab tu, cakap bab tu. Bab nega apa cakap bab tu, dia pandai bab tu. Tapi kalau tak arti bab agama, dia jangan duk cakap, jangan duk sentuh. Tak betul banyak. Hukum hakam keluar cakap ikut dan hadis palsu pun ada. Kalau lagu tu tak mau, lebih baik kita diam saja. Apatah lagi kalau kita tak arti apa, kita jangan duk cakap. Bermula yang demikian itu kerana meninggalkan berbantah-bantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Pasal apa? Pasal apa yang ganjaran dia besar sangat? Pasal apa ganjaran dia besar? Orang yang meninggalkan berdebat ataupun berkelahi dengan orang ni, ganjaran dia rumah dalam syurga. Rumah yang paling tinggi dalam syurga, rumah dikeliling syurga ni. Ganjaran dia besar. Pasal apa? Ramai orang susah nak tinggal. Ramai orang susah nak tinggal. Nak tunjuk kata dia pandai. Ramai orang nak tunjuk kata dia pandai. Dia tak mau lekeh lah kata. Sembang tak lekeh lah. Orang kampung kita kata, kalau sembang ni tak mau lekeh. Nak bercakap belaka. Orang nak bercakap apa, dia pun nak bercakap semua. Hak dia tak arti apa satu pun dia nak bercakap. Semua orang nak tinggi diri. Nak abang kata dia hebat, nak abang dia kata cerdik pandai, padahal tak arti apa. Hak ni orang payah nak tinggal. Hak ni orang payah nak tinggal. Sebab tu yang dia kata ni, sebab tu dia kata, sebab itulah yang bermula yang demikian itu kerana meninggalkan berbantah-bantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Susah nak tinggal ni. Benda-benda lagu ni susah. Ada mulut dia pantang cakap ya, payah berhenti dah. Dan mula bercakap ya, payah berhenti. Ni orang kita. Sebab tu kelebihan dia cukup besar. Dapat rumah dalam syurga. Elok duduk diam saja, tak kata apa. Ni orang cerdik. Orang cerdik duduk diam. Dia tak kira hai orang, kira kita ya. Dan dia kata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. La yastakmilul 'abdu
Ataupun la yastakmilu. La yastakmilu. Sin bukan shin. La yastakmilu. Dia sin bukan shin. La yastakmilul abdu haqiqatal imani hatta yad'al mira'a wa huwa muhiqqun. Lebih kurang macam hadis tadi. Artinya tiada menyempurnakan oleh hamba. Yastakmilu. Menyempurnakan ni istakmala yastakmilu. Yastakmilu. Bukan shin. Bukan shin. Dia sin je. Tak ada titik tiga. Oleh hamba. Artinya tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman. Sehingga meninggalkan berbantah-bantah pada ketika ia yang sebenar. Walaupun dia orang yang betul. Wa huwa muhiqqun. Walaupun kita duduk dalam kalangan orang yang betul. Tapi kita tinggal. Kita tak mahu nak bercakap lah biar-biar kat dia. Maka kita ni orang yang sempurna iman tu kata Nabi. Tu habis dalam bab berbantah-bantah. Jadi itulah cara dia, ubat dia. Nak bantah-bantah ni duduk diam. Tak payah duduk kata apa. Lebih baik tak mula berdebat. Lebih baik tak mula berkelahi dengan orang daripada awal lagi. Duduk diam terus daripada awal. Tak mula. Jangan duduk mula. Jangan duduk mula. Ni Nabi bagi petua ni. Ni ubat dia. Ubat dia tu. Lebih baik duduk diam. Tinggal terus. Ubat untuk orang yang suka berkelahi dengan orang. Orang yang suka berdebat dengan orang. Orang suka yang berbantah-bantah dengan orang lain. Ni ubat dia. Penyakit yang ni ialah berkelahi dengan orang. Berdebat dengan orang. Jadi ubat dia apa? Banyak duduk diam. Ataupun tinggalkan benda-benda tu. Tak payah duduk cakap. Kemudian penyakit yang berikutnya. Yang duduk ada kat mulut ni. Yang selalu mulut guna ni. Penyakit apa yang kita kerja nak buat ni. Adapun melawak. Melawak. Dan selorak. Maka berlebih-lebihan padanya membanyakkan ia akan tertawa-tawa. Penyakit ni pun bahaya. Sampai boleh menyebabkan apa? Sampai boleh menyebabkan benda-benda haram. Nak buat raja gila lawak apa? Raja gila lawak apa gila tu? Apa tu kan? Apa nama? Pakai orang lelaki pakai baju perempuan. Tak boleh tu haram tu walaupun nama melawak. Tu orang panggil raja gila lawak kan. Dia nak melawak kan. Tak ada apa pun juga. Sehingga boleh menyebabkan benda haram. Bukan walaupun dia nak melawak, walaupun nak berlakon. Berlakon, melawak, pegang tangan perempuan. Haram, benda-benda haram. Haram lah. Bukan ada kira berlakon, tak berlakon. Ni yang duk jadi ni. Ni duk banyak duk jadi ni. Sehingga kan orang duk nak melawak. Kalau ceramah pun dia nak pakai lawak. Dia nak dengar lawak tu. Mengajak kuliah pun dia nak mengelawak. Kalau nak melawak ni tak ada tempat lain lah. Tak ada. Di Perlis ni tak ada. Kalau tuan-tuan nak pergi cari kuliah melawak tak ada. Di Perlis ni tak boleh duk melawak. Kerana Quran dengan hadis fakta. Quran, hadis, fakta. Tak ada nak melawak pergi tempat lain. Pergi hutan, masuk hutan, banyak melawak. Di masjid-masjid kalau nak cari ceramah duk melawak tak ada. Nak melawak, nak bergelak, cari dalam hutan, tak ada. Dan mematikan ia akan hati. Dia boleh menyebabkan mati hati kita. Melawak lebih-lebih. Orang main kuliah nak dengar, nak takut Allah Ta'ala, dia nak bergelak. Main dengar kuliah, mengaji agama, dengar Quran, hadis. Untuk apa? Untuk takut Allah. Untuk menambah keimanan, untuk menambah taqwa, untuk menambah amal kita. Amal tu. Mengaji nak tambah amal. Bukan balik-balik nak bergelak ya. Bukan dia. Bukan tujuan mengaji lagu tu. Maka ia kalau melawak berlebih-lebihan ni, maknanya dan mematikan ia akan hati, boleh menyebabkan hati kita mati. Dan menyebabkan ia akan dendam dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Tak takut apa, tak rasa takut apa. Kalau duk bergelak, tak takut Allah Ta'ala, tak takut azab Allah Ta'ala. Duk kira dalam keadaan seronok saja. Tak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, tak ada rasa takut kepada azab Allah Ta'ala, tak ada rasa takut balasan-balasan Allah Ta'ala. Sesungguhnya telah diriwayatkan dalam satu hadis. Diriwayatkan satu hadis. Hadis ini dia dhaif lah. Ada yang kata dhaif. Sebab tu kita sebut diriwayatkan. Tapi boleh kita ambil pengajaran. Iktibar daripada hadis ni boleh kita ambil. Cumanya sanad dia sahaja yang dhaif. Sebab tu hadis ni diletakkan di dalam kitab ini untuk kita ambil pengajaran dia.
walaupun sanadnya dhaif. Telah diriwayatkan la tumari akhaka wa la tumazihhu. Dia tulis apa? Riwayat Ibnu Abi Dunya min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, rawahu Tirmizi. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Artinya jangan membantahi engkau akan saudara engkau, dan jangan engkau melawak dan selora dengan dia, yakni yang berlebih-lebihan, yang melampau-lampau. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada min ats-thuraya. Maknanya hadis ni riwayat Imam Ahmad. Hadis ni riwayat Imam Ahmad, hasan li ghairi, hasanun li ghairi. Taraf hadisnya hasanun li ghairi. Tadi pun ada hasan li ghairi kan. Hasan li ghairi maknanya hadisnya hasan yang diperkuatkan oleh hadis yang lain. Itu makna hasan li ghairi. Kadang-kadang aku tak faham apa makna hasan li ghairi. Hasan li ghairi ini hadis yang hasan, taraf dia hasan yang diperkuatkan oleh hadis hasan yang lain. Maknanya boleh dipakai bahawasanya seorang laki-laki sesungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia dengan ia tertawa-tawa, sekalian yang duduk sertanya, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang Suraya. Bintang Suraya ketika bintang ketika, dia kata bintang ketika, dia buat nama ni bintang ketika. Daripada bintang ketika, bintang As-Suraya, satu nama bintang As-Suraya. Ni dia kata innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada min ats-thuraya. Seorang laki-laki sesungguhnya yang dia berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menyebabkan orang lain gelak. Dia cakap sehingga menyebabkan orang lain gelak. Yang duduk bersama dengan mereka, duduk sama-sama dengan dia, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang Suraya, maka dia akan dijauhkan. Macam jauh dia bintang Suraya. Itu nama sejenis bintang di langit, Suraya. Ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak berselora melawak itu dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa tiada dilarang akan dia. Maknanya kalau melawak sikit-sikit tu tak apa, dia kata. Bukan sampai buat pertandingan pula. Sampai himpun ramai-ramai orang nak melawak. Cerita nak melawak saja tu tak boleh lah. Pasal apa? Dia menyebabkan benda lara. Lara yang berlebih-lebihan ini sehingga menyebabkan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Melawak apa sampai 2-3 jam duduk dalam dewan, duduk ramai-ramai, tak tutup aurat, lah campur lelaki perempuan. Yang melawak pun macam-macam jenis, macam-macam pakaian, macam-macam jenis. Melawak apa lagu tu? Waktu melawak yang dilarang, itu tak boleh. Yang tu melawak sehingga menyebabkan haram. Campur lelaki perempuan, ma'rif isyak, mana mayang, mana tak tawan lah. Macam duk berlaku lah ni, yang macam duk ada lah ni, macam kita tengok depan mata kita yang duk ada lah ni, yang tu lah haram. Takkan nak melawak sembang sikit-sikit tu tak apalah. Ni sampai buat majlis, buat program melawak saja pula, tu yang tak boleh. Bahkan adalah ia harus istimewa serta kanak-kanak. Dia kata harus kalau benda tu khusus. Contohnya macam mana? Ada kanak-kanak dan perempuan, yakni isteri, kerana membanyakkan ataupun membaikkan akan hati mereka, melawak sikit-sikit dengan anak-anak dan isteri, kerana membaikkan akan hati mereka itu. Sungguhnya diceritakan akan yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bersabda ia, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan, rawahu Tabrani an Ibnu Umar isnadun hasan.
Isnad dia hasan, sanad dia hasan, ada yang kata sahih. Ada yang kata hadis ni sahih. Ada yang kata hasan. Jadi nak melawak sikit-sikit ni lagu mana dengan bini, dengan anak-anak tu, kawan-kawan sikit-sikit tu tak apalah. Sampai tak melampau. Artinya bahawasanya aku berselora, Nabi kata, inni la amzahu. Nabi kata aku pun melawak juga. Berselora juga. Dan tiada berkata aku melainkan yang sebenar. Aku melawak juga tapi tak mohong. Bukan melawak mohong. Ada orang melawak mohong. Itu yang haram tu. Melawak dalam keadaan mohong. Nak melawak tak mohong sikit-sikit saja. Dan bersabda ia, Nabi buat contoh. Ada contoh Nabi melawak lagu mana. Nak melawak sikit-sikit, contoh-contoh. Ni cara Nabi melawak ni, contoh-contoh ni lah kita ambil. Dan bersabda ia bagi seorang perempuan yang tua. Melawak ni sampai jadi mohong, jangan jadi sampai tahap bohong. Dan bersabda ia bagi seorang perempuan yang tua. Ini kita biasa dengar, no? Kita biasa dengar hadis ni riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Sahih, hadis ni sahih. Riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata dekat orang perempuan tua ni, jumpa orang tu perempuan tua. Kita pun mungkin biasa duk melawak lagu ni, kan? Nabi melawak. Nabi kata la yadkhulul jannata ajuzun. Artinya tiada masuk syurga perempuan yang tua. Jumpa orang tua, Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Nabi kata sedihlah dia, sedih. Sedihlah orang perempuan tua ni. Artinya tiada berkekalan ia tua di dalam syurga. Bahkan dijadikan dia muda pada ketika masuk ke dalamnya. Itu makna dia. Jadi perempuan tu sedih. Nabi ceritalah, ada makna bukannya tak boleh masuk orang tua. Maknanya dalam syurga ni orang muda. Jadi muda, tua di dunia tua. Di hari masuk syurga nanti muda. Tak ada, itulah maksudnya orang tua ni tak boleh masuk syurga. Sebab dalam syurga ni orang muda saja. Itu antara contoh Nabi bergurau, melawak sikit. Dan diriwayatkan bahawa hadis itu yang ketiga juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang kata dalam syurga tu, yang kata dalam syurga orang muda saja tu, hadis itu riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. An-Nasa'i wa Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Diriwayatkan bahawasanya berlomba ia akan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan berlari. Nabi juga ada pernah melawak, bergurau dengan isteri Aisyah, berlari-lari, lomba lari dengan Aisyah, nak bagi terhibur. Melawak sekadar nak menghiburkan hati, sekadar nak menyenangkan hati saja. Tak mahu nak bagi serabut. Kadang-kadang kerja banyak, nak melawak-melawak sikit, serabut kepala, sibuk kerja. Kadang-kadang nak melawak sikit-sikit, tak apalah. Dan bersabda ia bagi seorang kanak-kanak, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Syaikhan, maknanya Bukhari dan Muslim. Hadis daripada Anas ibn Malik. Satu hari Nabi kata, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Artinya, hai bapa Umair, apa memperbuat oleh anak burung ciak? Burung dah mati. Nabi tanya khabar pasal burung. Masa tu burung tu mati dah. Nabi pun nak bagi terhibur seorang budak kecil ni. Nabi tanya khabar pasal burung tu, nak bagi budak kecil ni tak sedih. Adakah burung itu bermain ia dengan anak burung ciak? Dia tu maksud dia. Tu maksud dia. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Adakah burung itu bermain ia dengan anak burung ciak? Ya Aba Umair, bapa kepada burung kecil. Tu gelaran Nabi bagi sekadar nak menghiburkan hati budak tu. Dan bersabda ia bagi Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Pada ketika makan tamar oleh Suhaib radhiyallahu an, ataqulu tamra wa anta ramidun. Hadis ni riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad jayyid. Di sanadin jayyid. Hadis yang boleh diguna pakai sanad yang baik.
Artinya, adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Itu Nabi melawak juga. Contoh Nabi melawak. Nabi kata dekat Suhaib Ar-Rumi. Maka bersembah oleh Suhaib radhiyallahu anhu, Suhaib Ar-Rumi, hanya saja aku makan dengan sebelah yang lain. Maka tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit mata. Wa anta ramidun. Nabi kata, macam mana nak makan buah kurma ni sakit mata ni? Kemudian Suhaib pun kata, aku makan ni mata sebelah ni elok lagi. Nabi pun senyum. Nabi senyum dengar dia kata lagu. Nabi melawak dengan dia. Maka seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia, dengan syarat benar, dan tiada menjadikan ia akan dia beradab. Dia kata lagu tu. Itu yang cara-cara yang Nabi ajak. Jadi maknanya boleh sekadar sedikit-sikit, sampai kita tak menjadikan ia satu adat, kebiasaan. Satu benda yang kita duk jadi buat tiap-tiap hari. Tu dia kata jangan sampai beradat. Melainkan benda tu kita cakap benda yang betul. Melawak benda yang betul. Ada makna yang tersirat. Ada makna-makna yang tersirat. Boleh menyebabkan orang terhibur sedikit sebanyak, tak apalah. Ni sampai tipu buat benda haram. Melawak sampai melibatkan benda haram. Melawak buat lagu mana benda haram. Pegang laki perempuan contohnya, tak semayang ke apa ke. Melawak orang laki pakai baju perempuan, dia nak buat lawak kan, dia nak buat perempuan, tak boleh, haram, benda haram. Walaupun nak melawak, walaupun nak berlakon, orang laki tak boleh pakai benda baju perempuan, orang perempuan tak boleh pakai baju laki tak boleh. Orang perempuan tak boleh bertingkah laku seperti lelaki walaupun dia nak melawak, walaupun dia nak berlakon. Orang lelaki juga tak boleh bertingkah laku macam perempuan dan juga berpakaian macam perempuan. Tak boleh walaupun dia hanya nak melawak, walaupun nak berlakon. Haram. Sebab tu dia kata dengan syarat benar. Melawak yang kita nak melawak dengan kawan kita, dengan anak, dengan isteri tu, benda tu betul. Bukan kita nak tipu dia. Dan juga kita tak jadikan benda tu kebiasaan kita. Adat kebiasaan. Bukan kita selalu buat. Jangan bagi selalu buat benda tu. Jadi tu yang keempat. Kelima satu lagi. Dia mula benda-benda yang ni daripada awal lagi. Pertama, berdusta. Benda yang melibatkan mulut ni. Benda-benda haram melibatkan mulut ni. Berdusta pertama. Kedua, mengumpat. Ketiga, berbantah-bantah, berkelai tadi ni. Yang keempat, melawak. Ni 4 benda kita ambil malam ni. Yang terakhir satu lagi, yang kelima, adapun memuji. Memuji. Puji orang berlebih-lebihan pun tak boleh. Mulut kita ni selalu duk puji orang lebih-lebih. Maka adapun, kita terus baca sikit. Maka adapun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji, dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Puji orang lebih-lebih pun benda yang tercela. Tak boleh. Dalam agama Nabi larang. Kadang-kadang puji orang ni sehingga menyebabkan penyakit ain. Orang segak kita puji dia lebih-lebih. Kalau nak puji orang, ubat dia satu saja kita kena buat. Masya Allah tabarakallah. Itu Nabi ajak. Nabi bagi. Ada hadis panjang tentang Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf kena penyakit ain. Sahabat dia puji lebih-lebih, jatuh sakit dia. Lepas tu kesianlah orang-orang ni. Jangan nak puji lebih-lebih rumah besar ke, cerdik, pandai terlebih ke, kereta elok ke, kawan tu segak ke. Kita kalau nak puji, tak boleh berlebih-lebihan. Di samping kita kena kata apa? Masya Allah tabarakallah. Bila kita nak puji seseorang, takut-takut terkena penyakit ain. Penyakit ain, penyakit mata yang memandang. Mata yang memandang ni bukan sekadar dia pandang dengan pandangan yang jahat. Walaupun dia tak ada niat jahat, dia puji, dia tengok kita, tengok rumah kita. Penyakit ain ni macam mana? Penyakit yang boleh menyebabkan mudarat dengan pandangan mata. Kita pandang orang, tengok orang ni segak, kita puji dia. Kita tak kata Masya Allah tabarakallah, kita segak lah. Ataupun kita kata anak hang ni comel tu, anak hang. Barangkali boleh jadi menyebabkan dia jatuh sakit dengan menyebabkan puji tadi. Itu yang kata penyakit ain tu. Al-ainu haqqun. Nabi kata al-ainu haqqun. Yang kata penyakit ain itu haqqun, benar. Satu penyakit yang tak tahu rahsia dia lagu mana. Satu penyakit yang ada rahsia dia, tapi benar.
Tak tahu penyakit ain ni lagu mana, mai ikut mana. Tapi benar berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ada kaedah rawatan dia. Kaedah rawatan dia macam Sahal bin Hunayf terkenal tu. Orang yang puji tu kena mandi, kena ambil wuduk, ambil air wuduk dia tu sapu balik dekat orang yang sakit tadi ni. Itu antara kaedah rawatan dia, ada kaedah rawatan. Ni antara punca penyakit dia ialah puji berlebih-lebihan. Puji kereta orang, puji kereta, jangan puji kereta cantik. Tiba-tiba boleh menyebabkan aksiden. Rumah pun boleh terbakar. Rumah elok, kita puji dia. Ni antara penyakit yang menyebabkan daripada, yang disebabkan daripada puji berlebih-lebihan. Nanti kita sambung. Yang kata penyakit yang main daripada puji-puji orang lebih ni lagu mana? Yang kata ain tu, penyakit ain tu, dia sebab daripada puji berlebih-lebihan. Jadi kita berhenti takat dulu. Kita dah ambil banyak dah malam ni. Kita tengok berkenaan dengan ubat. Nak ubat mengumpat. Kemudian kita tengok tadi penyakit berbantah-bantah, penyakit berkelahi dengan orang. Ubat dia apa kita tengok dah. Kemudian penyakit melawak berlebihan. Kita tengok tadi penyakit melawak berlebihan, dan Nabi bagi tahu dah cara-cara nak melawak lagu mana. Jadi yang berikutnya ialah puji berlebih-lebihan. Nanti kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan puji berlebih-lebihan. Kita berhenti takat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.